Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afifi Zakwan bin Muhammad Nazri. InsyaAllah saya akan merumuskan tentang apa yang telah dipelajari selama 14 minggu dalam subjek Islam dan sekularisme. Yang pertama, konsep tauhid. Konsep tauhid membawa kepada erti autoriti. Apakah itu autoriti? Autoriti yakni pihak yang tinggi yang perlu ditaati dan dipatuhi, dan juga mengikat segala perkataan dan perbuatan. Ada 4 jenis autoriti. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat adalah Qiyas. Baik, seterusnya kita pergi kepada sekularisme. Apakah yang dimaksudkan dengan sekularisme? Menurut Kamus Dewan, fahaman yang menolak agama dan juga memisahkan agama dari urusan keduniaan. Ada 4 tahap sekularisme. Menolak terus agama, tidak kisah dengan agama, kehidupan tiada kaitan dengan agama, dan ambil agama ikut keperluan. Kita ke tajuk moden. Apakah itu moden? Moden berasal daripada perkataan kata akar modo yang bermaksud recently ataupun just now. Moden dikenali sebagai sesuatu yang baru. Kebiasaan sesuatu yang baru ini dikaitkan dengan kemajuan dan perubahan. Perubahan ini boleh difahami sebagai satu tindakan kepada pengubahsuaian sesuatu perkara. Konsep moderniti mendokong dan menyokong prinsip-prinsip rasionalisme, sekularisme, liberalisme dalam menjadikannya sebagai kehidupan yang menyeluruh, universal, yang boleh diterima oleh semua agama. Kenapa mereka menyokong sekularisme? Kerana fahaman ini hanya menerima perkara material sahaja. Dan kenapa pula menyokong liberalisme? Kerana untuk melarikan diri daripada ikatan tradisi. Erti kata lain, mahukan kebebasan. 5 elemen yang terdapat dalam modernisme, antaranya rasional, sekular, liberal, kemajuan sains dan pembangunan ekonomi. Pandangan Islam terhadap moden ialah Islam tidak menolak moden. Islam tidak menghalang umatnya untuk mengejar kemajuan dalam kehidupan. Sejarah telah membuktikan Islam mendahului kemajuan, iaitu pada zaman kegemilangan Islam Abbasiyah. Pada zaman kegemilangan Islam Abbasiyah telah banyak barangan atau sesuatu yang baru yang berjaya diciptakan oleh ulama-ulama dan saintis Islam pada masa itu. Walau bagaimanapun, Islam bukan sahaja mahukan kemajuan, akan tetapi mengambil kira kepentingan manusia itu sendiri dari sudut kemanusiaannya yang menerapkan unsur-unsur rohani, bukan sekadar materialnya sahaja. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Fahmi Fakhruddin bin Idris. Dalam pembahasan sekularisme termasuk dalam antara 7 golongan, antara 7 serangan moden, iaitu serangan modennya ialah sekularisme, liberalisme, rasionalisme, human right, humanisme, pluralisme dan demokrasi. Dan tidak dapat tidak, semua ini berlaku disebabkan oleh suatu golongan, iaitu golongan orientalis. Orientalis ialah golongan yang memperjuangkan sekularisme. Orientalis mengambil daripada perkataan Orient yang bermaksud timur, yang mana sinonimnya pendahulu kala Timur sering dikaitkan dengan Islam, yang diambil daripada banyaknya ilmu pengetahuan pada zaman itu. Orientalisme suatu gerakan yang diperjuangkan untuk melemahkan Islam, untuk mengalahkan Islam, yang mana asal usulnya terbit daripada kekalahan pihak Kristian dalam perang salib pada 1291 Masihi, yang mana telah dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Golongan orientalis terbagi pada 2. Yang pertama ialah dia merancang untuk membantu menasihati pihak British, iaitu penjajah yang mana merupakan kuasa besar dunia. Yang kedua adalah merancang secara akademik untuk menimbulkan keraguan umat Islam.
Antara tokoh-tokoh besar dalam Orientalis adalah Sino Hadronji, di mana dia asal usulnya adalah daripada Belanda, di mana dia telah belajar di Mekah, menuntut ilmu, mencari apa yang Islam ajarkan, dan dia telah pergi ke Indonesia untuk mempengaruhi umat Islam di sana dengan mengamini anak-anak ulama. Jadi di sini jelas kepada kita bahawasanya orang Yahudi, orang Barat tidak akan mudah mengalah, tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah tidak akan pernah berhenti untuk mengalahkan umat Islam. Jadi kesimpulannya kepada kita haruslah kuatkan diri kita, kuatkan jemaah kita dengan cara mana? Dengan cara menuntut ilmu, dengan cara berkongsi dengan rakan-rakan tentang apa yang kita faham, tentang apa yang kita dapat daripada pembelajaran kita, apa yang kita pelajari, untuk kemaslahatan ummah, untuk umat sejagat masyarakat pada zaman sekarang ini. Sekedar itu daripada saya akhiri dengan kalam dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lan tarda ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah reda kepada umat Islam sehinggalah umat Islam mengikuti milah mereka, ajaran mereka. Okey, baik. Nama saya Muhammad Daniel bin Abdullah daripada Jabatan Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tugasan saya dalam subjek Islam dan sekularisme. Okey, baik. Perlu kita fahami dan perlu kita ketahui, sekularisme ini satu fahaman yang telah banyak melahirkan fahaman-fahaman yang lain. Antaranya pluralism. Apakah yang dimaksud? Apa itu pluralism? Pluralism ini satu fahaman yang mengatakan bahawa semua agama yang ada adalah sama sahaja. Islam sama dengan Kristian, Kristian sama dengan Buddha, Buddha sama dengan Islam, sama saja semua. Dan perlu kita fahami juga ada 4 konsep yang ada dalam pluralism. Yang pertama, agama seseorang itu tidak bersifat eksklusif, perlu bersifat inklusif. Apa itu eksklusif? Eksklusif ini satu, iaitu khusus, khas untuk agama dia. Kebenaran itu dia sahaja yang betul, orang yang salah. Yang kedua, 2 atau lebih agama masing-masing menuntut kebenaran yang masing-masing betul dan masing-masing sahih. Tidak ada yang salah. Yang ketiga, mempromosikan tuntutan kesatuan ataupun kerjasama antara satu sama lain. Kerana mereka ini inginkan kerjasama. Yang keempat, toleransi agama. Mereka ingin mewujudkan toleransi agama dalam agama-agama lain untuk mewujudkan suasana harmoni dalam kehidupan. Okey, baik. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berkata, wahai manusia, telah aku jadikan manusia di kalangan lelaki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku kaum, berpuak-puak. Untuk apa? Iaitu untuk saling berkenal-kenalan. Ini bermakna Islam sebenarnya tidak menolak plurality. Tetapi plurality itu mestilah berlandaskan kepada landasan Islam yang sebenarnya. Perlu kita ketahui, mereka mengatakan keadilan untuk semua. Keadilan untuk semua. Tetapi Islam mengatakan syariat Islam itu untuk semua. Okey, analogi yang mudah yang saya ingin katakan iaitu kita inginkan manis, tapi kita tidak inginkan gula dalam nak manis tu. Contoh, kita nak minum air, lepas tu air yang kita nak minum tu kita nak manis, tapi dalam masa yang sama kita tak nak gula. Adakah patut pekerjaan ini? Samalah dalam Islam. Manis itu ibarat keadilan,
dan gula itu ibarat syariat Islam. Syariat Islam, manis dan keadilan itu benda yang abstrak, benda yang tidak boleh disentuh. Ia dapat dirasai apabila wujudnya gula ataupun wujudnya syariat Islam. Saya rasa sekadar itu saja perkongsian saya berdasarkan pluralism. Moga-moga bermanfaat untuk anda sekalian. Wallahu alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashrafil Mukhtaruddin, nombor metrik A160983. Di sini saya ingin membentangkan tajuk saja, iaitu Islam versus sekularisme. Okey, apa yang saya faham tentang Islam versus sekularisme ini? Yang pertama, kita ambil maksud sekularisme. Sekularisme ini boleh ditakrifkan sebagai pemisahan antara agama dan juga kehidupan manusia itu sendiri. Di sini boleh dibawa maksud iaitu pemisahan antara agama Islam dan juga kehidupan manusia sendiri. Macam mana yang dikatakan pemisahan agama dan juga kehidupan manusia? Saya akan terangkan. Kita ambil konsep tauhid. Secara asasnya ataupun secara umumnya kita faham tauhid ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itulah konsep tauhid yang asas. Jika kita mendalami konsep tauhid ini, adalah umat Islam dia ada ikatan antara kehidupan dengan cara beragama. Iaitu ada 4. Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama dan juga Al-Qiyas. Ini adalah autoriti, badan autoriti. Jika seseorang itu tidak mengikut 4 autoriti ini, maka ia terpisah daripada ikatan agama Islam. Maka ia boleh ditakrifkan sebagai sekularisme, kefahaman sekular. Okey, sekularisme terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama, kategorinya adalah bermusuh terus dengan Islam. Yang kedua, bertoleransi dengan Islam. Yang ketiga, tidak kisah dengan Islam. Di sini saya akan menerangkan 3 kategori ini. Iaitu yang pertama saya ambil tadi adalah bermusuh dengan Islam. Seperti contoh yang seperti contohnya yang terjadi di Turki pada zaman dahulu, ketika zaman Mustafa Kemal Atatürk. Apa yang dia buat? Dia menukarkan azan daripada bahasa Arab ke bahasa Turki kerana tidak relevan. Kerana hidup di Turki, azan mesti azan dalam bahasa Turki. Yang kedua, dia mengharamkan wanita-wanita Islam yang berada di dalam negara Turki memakai hijab, iaitu tudung. Sedangkan syariat Allah adalah wajib, perempuan wajib menutup kesemua tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Itu syariat Allah. Dan yang ketiga, ia mengubah Masjid Hagia Sophia yang berada di Andalusia menjadi Okey, yang kedua, bertoleransi dengan agama. Bertoleransi dengan agama ni adalah dia tengok yang mana yang penting. Yang mana yang penting, yang boleh memajukan negara. Dia ambil sedikit sahaja. Tetapi yang banyak dia mengambil agama sedikit, tapi agama ditolak banyak. Dan yang ketiga adalah tidak kisah dengan agama Islam. Hukum solat telah mengatakan wajib kamu solat. Tetapi apabila dia tidak kisah dengan agama, ikut suka hati dia. Dia nak solat ataupun dia tak nak solat, itu hal masing-masing, hak individu. Okey, jadi kesimpulannya di sini boleh saya menyimpulkan bahawa sekularisme ni dia adalah memang satu pemisahan ataupun bermusuh dengan agama kerana ia bertentangan dengan syariat sendiri, iaitu agama Islam. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, secara kesimpulannya, apa yang telah diperkatakan oleh kami berempat, bahawa berpunca daripada sekularisme lah telah banyak fahaman-fahaman yang telah dilahirkan oleh manusia menggunakan akal semata-mata tanpa menggunakan Al-Quran sebagai panduan dan As-Sunnah sebagai rujukan dalam kehidupan. Okey, saya rasa sekadar itu saja. Moga-moga video yang kami bentangkan ini memberi manfaat kepada penonton sekalian. Dan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.